Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 1 hari bulan 10 2022 bersama dengan 4 Rabiul Awal 1444, kita teruskan pengajian kita dalam surah At-Tur, surah yang ke-52, juzuk yang ke-27. Surah 52, juzuk yang ke-27. Ayat yang kita akan baca ayat 29 sehingga 36. 29, 36. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya serta menolak tuduhan-tuduhan puak-puak kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah suruh Nabi kita cabar puak-puak kafir. Kalau betul kamu ni bijak, benar, bawa mari perkataan yang sama dengan Quran yang aku bawa ini. Yang kamu kata sihir, syair itu, bawa marilah. Kita tengok siapa dia yang hebat, siapa yang kuat dalam berhujah. Baik para pelajar sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1164. 1164 ayat 29. Kita mula dengan baca ayat dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahin wala majnun. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. Falyatu bihaditsin mislihi in kanu sadiqin. إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الله أكبر. Balik semula kita kepada ayat 29. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahini wala majnun. Maka hendaklah engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap tekun memberi peringatan, menyampaikan tabligh dengan ajaran-ajaran Al-Quran yang diturunkan kepadamu
dan janganlah dihiraukan golongan yang engkar, kerana engkau dengan nikmat Tuhanmu yang dilimpahkan kepadamu itu bukanlah seorang pawang ni mana bomoh, itu mana pawang, dan bukan pula seorang gila. Bukannya pawang, bukan tok bomoh, dan bukan orang gila. Mereka tuduh itu macam-macam. Pelajar tengok munasabatul ayah. Susunan ayat ini cantik. Dalam ayat-ayat yang lepas, Allah Ta'ala gambarkan bentuk nikmat-nikmat syurga supaya orang yang nak syurga merindui syurga dengan melakukan amal-amal yang boleh menyampaikan kita ke syurga, dengan kita sentiasa mengikuti nasihat, peringatan yang boleh melembutkan hati, boleh menghilangkan kesusahan. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, fadzakir ay jaddidit tazkir, sentiasalah memperbaharui peringatan supaya orang yang nak syurga tidak lupa dan tidak lalai. Kita sentiasa berdoa bila jumpa ayat ini, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami orang yang nak syurga dan beramal kerana Allah Azza wa Jalla untuk mencapai keredaan Allah. Kemudian dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala telah bersumpah bahawa azab pasti akan menimpa ke atas orang-orang yang derhaka, dan Allah Ta'ala juga telah menyebut beberapa keadaan orang-orang yang kena azab dan orang yang selamat. Maka di sini Allah perintahkan Nabi fazakir, beri peringatan sekali lagi kepada puak-puak yang tak dengar kata, supaya mereka kembali ke jalan Allah, supaya mereka insaf, supaya mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seorang majnun wala kahin. Nabi kita tu bukannya orang ahli bomoh, tidak, dan bukan juga orang gila. Banyak kali kita tengok tuduhan-tuduhan puak-puak jahat ni, dia tuduh ke Nabi sebagai kahin, ahli bomoh, macam pawang. Dia tuduh orang gila, dia tuduh penyair. Jadi kita para pendakwah ni janganlah ambil beberapa sifat-sifat yang dituduh oleh puak kafir tu. Ni setengah kita ni pendakwah, sebahagian kita ni ustaz, muallim, tapi duk ajar keajaran dia tu ajaran bomoh ya, cara bomoh. Nak jadi ubat kuat macam ni. Tak payah makan Viagra, makan akak kayu dia ni jadi belaka. Nak pagar rumah ambil buah-buah gini pacak. Kita kata subhanallah. Kita sebagai muallim, murabbi, muaddib, ajarlah masyarakat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dalam kitab Perisai Muslim ini sudah ada bacaan-bacaan yang diajar kepada kita. Ini cara keselamatan, ini cara tawakal kita kepada Allah, bukannya dengan cara tangkal azimat seperti yang diajar oleh bomoh-bomoh dan ustaz-ustaz yang menjadi bomoh. Nah. Maka mari kita pergi pada ayat fazakir, beri peringatan. Wahai Muhammad, tetap tekun memberi peringatan. Mu jangan goyah. Budak-budak kata jangan koyak. Berilah peringatan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia itu dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Bukanlah apa yang kau bawa itu seperti apa yang dibawa oleh tukang-tukang bomoh yang mengaku benda gaib. Walaupun awak cerita benda pelik, tapi itu mari daripada Allah, wahyu daripada Allah, bukan Nabi yang reka. Maknanya Allah Ta'ala bagi nikmat kepadamu menjadi Nabi. Allah Ta'ala anugerahkan nikmatnya engkau menjadi Rasul. Bawa berita yang cerita-cerita yang di luar daripada kotak pemikiran Quraisy. Tapi engkau bukannya ahli-ahli nujum. Ceritamu walaupun cerita benda pelik, benda gaib, itu daripada Allah. Walasta bimajnunin faqidin lil aqli. Engkau juga bukanlah seorang yang gila, yang tak ada akal sebagaimana sangkaan mereka.
Bal apa yang kau bawa itu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi jelaslah Allah Ta'ala nafikan kepada tuduhan jahat puak kafir. Dia kata Muhammad ni pelik dia ni boleh jadi ahli sihir, boleh jadi macam-macam tuduhan. Allah kata tidak, ahli sihir dia ada cara dia, ahli bomoh ada cara dia. Ini ahli Nabi ini daripada Allah, bukan cara ahli sihir dan bukan cara bomoh dan nujum-nujum, tidak. Ayat 30, Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang bukan-bukan. Bahkan mereka mengatakan Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam itu seorang penyair yang kami tunggu-tunggu saat kebinasaannya. Jadi puak kafir ni dia anggap Nabi itu macam penyair. Kalau mati habislah episod dia. Yaqulu musyriku Quraisyin. Berkatalah puak-puak kafir Quraisy, Muhammadun syairun. Muhammad itu seorang ahli syair. Nantaziru bihi hawadisad dahri wa qawari'ahu. Kita tunggu je. Nanti dia tua, dia mati, kita pun relax. Sebagaimana telah matinya para penyair-penyair yang terdahulu, dan kita pun berehatlah daripada syair dia. Itu gambaran yang dibuat oleh puak-puak kafir kerana dia tak mampu lawan hujah. Dia kata kita tunggu dia mati, tunggu dia mati. Kata di ahli tafsir, al-manun, raibal manun. Manun tu dengan makna ad-dahr. Ada yang mengatakan al-manun dengan makna al-maut. Jadi kita tunggu ya masa dia hidup. Nanti sampai masa dia mati, kita pun relax daripada dia. Kono-kononya dia ingat keajaran Nabi itu macam penyair lain. Bila tuan dia mati, matilah. Kita kata Quraisy, Nabi hanya menyampaikan daripada Allah. Quran yang disampaikan ini Allah yang jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala kata, aku turunkan Quran kepada kamu, aku jaga Quran. Walaupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, para pendokong Al-Quran Ubay bin Ka'ab, sahabat-sahabat lain sudah wafat, tapi Quran itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ada je pembela Al-Quran dari setiap generasi kepada generasi yang berikutnya sampai hari kiamat. Jangan duk mikir mati Muhammad, mati Quran. Tidak. Mati Muhammad, Quran itu terus berjalan. Macam kita ini ada juga pasal nak tunggu mati ni. Kalau kita nak lawan hujah tak boleh, kata biar mati dia tu. Nanti dia mati, gak relax lah kitanya. Ada juga perangai gitu. Allah suruh Nabi jawab. Tengok dia punya ayat 31. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunggulah kamu akan apa yang kamu anggapkan itu. Tunggu. Maka sesungguhnya aku pun dari orang-orang yang menunggu bersama-sama kamu akan apa yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kamu tunggu, aku tunggu juga. Kita sama-sama tunggu je. Bukan aku seorang mati, awak pun nak mati juga. Kafir dia ingat dia tak mati berkali. Dia ingat dia tak ada mati. Maka dia cabar Nabi nak tunggu. Kata tunggu, nak tunggu tak? Dalam tafsir kata, qul ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, liulaikal musyrikin, katakan kepada puak kafir itu, intaziru ma yusibuni minal halak, munduk tunggu aku binasa, aku mati. Fa inni aidan, aku juga menunggu kamu mati. Kamu akan ditipu azab Allah, kita akan jumpa nanti. Dan waktu itu kamu akan tahu siapa ke orang yang selamat, orang yang mendapat kebaikan, aku ke kamu. Tunggu je lah. Dah nak tunggu tak? Allahu Akbar. Yang mencabar ditunggu. Dia nak berhujah tak boleh, tunggu mati.
Kita ini pun sama juga. Tak apa, dia tu tua dah tu. Tak lama lagi mati, dia tersesat. Dia ingat tak mati. Walaupun orang tu bawa ajaran sesat, pelajar-pelajar tanda. Kata-kata hikmah para ulama dia kata, ajaran sesat ni seperti api dalam sekam. Api dalam sekam. Kita nampak dia senyap, mati dah tu. Bila mari angin, tiup, berasak balik. Lah itulah ajaran-ajaran yang ada ini. Dah 20 tahun digezet sesat. Tiba-tiba mari balik pendokong baru ni yang tak segan silu, tak malu-malu menjelajah ke seluruh negeri semata-mata nak hidupkan balik ajaran yang dibawa oleh tok guru dia yang sudah dikenal pasti menyeleweng daripada jalan Ahlus Sunnah. Menyeleweng daripada jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi declare juga, dakwa juga ajaran ini tak bercanggah dengan Ahlus Sunnah. Tak bercanggah macam mana? Tak ada pun dalam kitab Ahlus Sunnah yang muktabar. Khalafan, salafan wa khalafan, tidak ada. Tiba-tiba kita pertahan juga. Akan ada. Dia panggil ajaran sesat seperti api dalam sekam, dia tidak mati. Yang benar, alhamdulillah. Bukan sahaja api dalam sekam, macam elektrik dalam lampu. Buka je nyala lah selalu. Jadi alhamdulillah. Allah kata apa? Am ta'muruhum ahlamuhum, adakah mereka disuruh oleh akal fikiran mereka? Akal fikiranmu yang rawas, yang waras suruh ke membuat macam ni? Memikir baik-baik, kita ni ada akal. Allah Ta'ala beri pada kita akal. Akalmu ke suruh mentakzib, suruh mendustakan Rasul, mensifatkannya dengan sifat-sifat yang batil? Fikir baik kalau mu ada akal. Kalau tak ada akal, lain cerita. Akal pikiran kamu untuk melemparkan tuduhan-tuduhan yang sedemikian itu, am hum qaumun taghun, atau sememangnya mereka suatu kaum yang melampaui batas dalam keingkaran dan kedegilan. Atau memangmu ni bukannya tu, tapi memang kerah kepala, tak erti bahasa, kata orang Kelantan. Tengok nota di bawah. Yakni perbuatan mereka melemparkan tuduh-tuduhan yang berlaga-laga terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan baginda seorang pawang, penyair, gila dan lain-lainnya, menunjukkan fikiran mereka tidak waras. Mana waras lagu tu? Kerana seorang pawang, bomoh, tidak sama dengan seorang penyair. Dan orang gila tidak dapat menjadi penyair atau pawang. Dia gila nak jadi apa? Kalau dia bercakap orang tak dengar, dia ni orang gila. Mana boleh sama? Jadi dia bercakap tu tidak berpijak di bumi nyata. Bercakap tidak berpijak di mana? Di bumi nyata. Cakap merapu kata orang. Penyair, mana penyair nak jadi gila boleh jadi penyair? Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. Bukan sahaja mereka ingkar dan berdegil, bahkan mereka berkata dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mereka-reka akan Quran itu. Muhammad reka Quran je tu. Tuduhan mereka yang demikian tidak berasas. Bahkan mereka sengaja tidak mahu beriman. Tuduh tidak berasas. Mereka sengaja tak mahu beriman. Am yaqulun, adakah mereka kata ikhtalaqa Muhammadun al-Quran? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni reka Quran, dia sendiri nabi kita reka Quran. Kemudian dia ambil Quran, dia kata hak Allah. Tawil. Mu cakap dia betul. Hak sebenarnya apa? Hak sebenarnya bal la yu'minun, bahkan mereka sengaja tidak mahu beriman. Dia cari alasan-alasan je lah. Jadi dalam ayat ini ada dua ayat lagi yang sama, iaitulah ayat surah Yunus. Tulis surah Yunus ayat 38. Allah kata am yaquluna iftarah, adakah mereka mengatakan nabi kita tu reka-reka? Qul fa'tu bi suratin mislihi,
Bawalah mari Quran seumpama Quran itu kalau kamu boleh. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Gi panggil siapa saja. Mu nak minta tolong siapa? Nak minta tolong tok bawang, tok bomo, tok ni, tok penyair. Bawa mari, kumpul. Buat convention. Buat persidangan. Nak lawan Quran kalau boleh. Tak akan boleh. Dalam ayat sajadah. Ayat 3 yang kita baca pagi Jumaat. Am yaquluna iftarah. Adakah mereka kata Nabi kita reka-reka Quran? Bal huwal haqqu mir rabbik. Quran itu benar daripada Allah, bukannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sebenarnya Allah pun jawab, bal la yu'minun. Yang sebenarnya duk reka-reka tuduhan tu kerana mereka tak mahu beriman. Itu yang punca sebenarnya. Hak lain-lain itu sampingan kata orang. Yang lain-lain sampingan. Maka ayat ini Allah cabar puak kafir. Mari sini. Falyatu bihaditsin mithlih in kanu sadiqin. Kalau tidak, tak mau beriman juga, maka hendaklah mereka membuat dan mendatangkan kata-kata yang fasih, petah dan indah seperti Al-Quran itu. Mari ya. Jika betul mereka orang-orang yang benar dakwaannya. Kalau betul dakwaan kamu, bawa mari kita bincang. Ni tak ada dakwaan apa ni. Mari bincang kok mana yang awak ni. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata, falyatil musyrikun, buat kafir buat mari Al-Quran, buat mari kata-kata seperti Al-Quran ini kalau mereka benar dalam dakwaan mereka. Bahawa Quran itu rekaan Nabi. Mereka lah juga. Kalau boleh. Fa'in ajazu, kalau mereka tak boleh bawa datang, bermakna mereka adalah pembohong. Itu yang sebenarnya. Bukan buat Quran je. Bawa mana-mana kata-kata. Tapi macam fasih, berfakta, bermaklumat macam Quran. Bawa lah. Mana boleh bawa. Mereka memang tak mampu nak bawa. Baik, kita pergi lagi kepada ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Mengapa mereka tidak mahu menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mahu menyembah Tuhan yang Maha Esa? Adakah mereka telah tercipta dengan tidak ada pencipta? Atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Jadi kita ni, gitu keadaan kita. Kita buat kita sendiri ke? Ataupun jadi sendiri? Ataupun Allah yang menciptakan? Ada 3 soalan sini. Para pelajar, ahli-ahli tadabbur, tanda. Cuba tanda. Dan kita nak hitung nanti insya-Allah. Dalam ayat ini, dalam surah ini, surah At-Tur, kalimah am khuliqu, am khalaqu, am indahum, ada 15 kali. Am. Berapa kali ada? 15 kali. Wa kulluha ilzamat. Semua tu hujah yang mantap. Laisa lil mukhatabina biha anha jawab. Orang yang dicabar semua sekali tak ada jawapan. 15 kali am yaquluna. Tengok daripada atas lagi. Am yaquluna taqawwalahu, am khuliqu, am khalaqu, am indahum. Para pelajar cuba kira, hitung am tu. Dalam kitab ni kata ada, dalam kitab Basairu Zawit Tamyiz, dia kata ada 15 kali. Ini ilmu tadabbur. Semuanya ilzamat. Semua soalan-soalan yang mantap, mereka tak boleh jawab. Siapa tak boleh jawab? Puak kafir tak boleh jawab. Nak jawab kok mana? Semua hujah itu tak boleh nak jawab. Allahu Akbar. Baik. Mari kita pergi cerita, ada cerita. Am khuliqu min ghairi syai'.
Tanda. Soalan, adakah mereka dijadikan sendiri ya? Macam pokok tumbuh gitu ya? Tak ada mak ayah, tak ada pencipta. Am humul khaliqun, atau mu sendiri buatmu, kamu sendiri menciptakan kamu. Munasabatul ayah, munasabah ayat ini apa dia? Lamma kazzabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nasabu ilal kihanati wal junun wasyi'ri. Apabila puak kafir mendustakan Nabi, mereka mengatakan Nabi itu ahli nujum, orang gila, penyair, wa barra'ahu Allahu min zalik. Allah Ta'ala bebaskan Nabi daripada tuduhan itu. Maka sekarang ini Allah Ta'ala bawa dalil-dalil yang menunjukkan benarnya untuk membatalkan pembohongan puak kafir. Jadi dimulakan dengan diri mereka sendiri. Mu sendiri itu siapa buat? Ka'annahu yaqul, seolah-olah Tuhan tanya puak kafir, kaifa yukadzibunahu, bagaimana kamu mendustakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dalam diri kamu itu sudah ada dalil benarnya apa yang dibawa. Nak dengar cerita seorang sahabat belum masuk Islam, nama dia Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Lepas itu masuk Islam lah. Dia kata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Aku dengar Nabi duduk solat maghrib, Nabi sembahyang maghrib, dia baca surah ni, surah At-Tur ni. Bila sampai kepada ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Bila aku dengar hak ni, kata Jubair, kada qalbi an yatir, hati aku ni macam terbang cabut. Maknanya takut dia, terkejut dia dengan dalil-dalil yang begitu mantap yang Allah Ta'ala sentap mereka yang tidak beriman dengan ayat ini. Sebab dia faham. Jubair ni orang Arab, orang Quraisy, orang duduk Mekah. Dia dengar, dia faham, dia kata, kada qalbi an yatir, hati aku ni macam terbang, cabut. Allahu Akbar. Macam tercabut hati dia ni. Sebab apa? Sebab terlalu dalamnya hujah yang Allah Ta'ala bawa kepada Al-Quran. Yang kita tak berasa dalam ni sebab apa? Sebab kita tidak faham, dengar saja sengih aja ke. Kalau mari orang tukar lagu sedap kat Allah Ta'ala kuana. Hadis ini dalam Bukhari, akhrajahul Bukhari wal lafzu lahu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain Bukhari kata apa? Wa zaka awwala ma waqara al-imanu fi qalbihi. Ketika itu aku dengar tu, dia tidak beriman lagi. Bila dia dengar, iman masuk dalam hati dia, maka dia mula mengenali Islam. Dengar ayat Quran tu. Wa qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir kata apa? Wa Jubair bin Mut'im, Jubair ni dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da waq'ati Badrin. Lepas pada perang Badar, 70 orang ditawan oleh Nabi, 70 orang Quraisy kena tawan. Jadi Jubair ni mari jumpa Nabi nak bincang tentang tawanan Badar. Wa kana izzaka musyrik. Dia kafir, dia kata syafir. Jadi dia dengar Nabi kita baca, maaf, kita kata tadi, Nabi kita solat maghrib, Nabi baca ayat ni. Ia menyebabkan bila dengar ayat ni, dia kata gementar hati aku. Ia menyebabkan dia pun teringat nak masuk Islam. Ini Ibnu Katsir sebut dalam tafsir dia. Wa qala al-Qastallani, syarah pada Bukhari dalam kitab Irsyadus Sari, kata wa qad kana hina izin kafiran. Masa tu dia kafir lagi. Walam yantiq bil Islam, dia tak mengucap dua kalimah syahadah. Wal tazama ahkamahu, tak ikut Islam illa inda fathi Makkah. Lama dia memendam rasa. Dia pergi Badar tahun 2. Kemudian dia mari jumpa Nabi. Dia kata hati aku hampir terbang. Tahun 2, siapa tahu yang ke-8 baru dia isytihar Islam.
Jadi dia mikir lagi. Berapa tahun dia mikir? 6 tahun. Allahu Akbar. Fikir sampai masuk Islam. Kita orang Islam ni sepatutnya makin kuat kita dengar Quran, makin banyak kita tadabbur, makin kuat kita punya perasaan, insya-Allah. Allahu Akbar. Baik, itu soalan yang pertama. Am khuliqu min ghairi syai'? KP. Adakah puak-puak kamu ni dia jadikan begitu saja tanpa pencipta? Maka jadi ya. Satu soalan. Yang kedua, am humul khaliqun? Ataupun kamu yang menciptakan diri kamu dan juga lain-lain makhluk? Dua. Kemudian mari ayat yang ketiga, ayat yang terakhir. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Mengapa mereka tidak mahu? Tengok terjemahan ayat 25 dulu. Mengapa mereka tidak mahu menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mahu menyembah Tuhan yang Maha Esa? Adakah mereka telah tercipta dengan tidak ada penciptanya? Atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Ayat 26, adakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Itu sudah tentu tidak. Bal la yuqinun, bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran apa yang mereka pernah mengakuinya. Bila dia mengaku, tengok nota di bawah. Yakni kalau ditanya, siapa dia cari langit, siapa dia jadi ni? Mereka mengakui bahawa Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi dan segala yang ada padanya. Tetapi mereka tidak meyakini kebenarannya kerana mereka masih lagi berlaku syirik. Itulah cerita puak kafir ni. Hujah-hujah dia Allah tanya. Mereka pun tenganga tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Tapi mereka masih lagi kerah kepala, tak mau ikut, tak mau dengar. Baiklah para pelajar, kita ada 15 soalan am. Mengapa tu? 15 kali dalam surah At-Tur. Dah kira dah pelajar? Jumpa dah 15? Kau tak kira lagi? Coba kira. Sekarang kita berpindah kepada mengambil faedah, mencari faedah, mengutip, memetik, cari, tak kira, yang pentingnya kita nak 5 faedah daripada ayat ini. 5 faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, tengok ayat 29. Fazakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Berilah peringatan kepada mereka, bukanlah nikmat yang Allah Ta'ala beri padamu sebagai Rasul ini, kamu macam ahli bomoh ataupun orang gila. Tidak. Ulama tadabbur kata, tanda ni pelajar, dia kata qad iktufiya fi ibtali kaunihi, Allah Ta'ala nak nafikan, nak membatalkan tuduhan puak kafir. Dia kata Nabi ni bomoh atau Nabi itu gila dengan semata-mata menafikan dia. Ma anta, bukan kamu tu orang gila, bukan tu bomoh. Sebab apa? Cukup kita kata Nabi tu bukan gila, bukannya bomoh, bukan sihir. Sebab apa Allah Ta'ala bagi jawapan yang pendek? Sebab terlalu jelas. Mana-mana orang yang ada akal, yang menggunakan akal dia, dia akan nampak Nabi itu tidak gila. Orang gila bukan lagu tu. Pakai baju pun tak tahulah ke mana, tukar seluar dengan baju terbalik. Ini Nabi orang yang paling comel. Penampilan yang cukup cantik, smart orangnya, handsome. Kalau kita nak katakan. Rambut dia pun comel, sikap. Baju dia bersih. Gigi dia putih melepak, kata orang. Bukannya kuning-kuning keemasan. Macam orang gila tak gosok gigi. Tengok je pun tahu. Ucapan dia pula bukan berbentuk syair,
tapi dia punya fakta yang begitu mendalam, maka kata ulama, li'anna dalila ala sidqi al-musyahadah. Dalil kita nak membatalkan hujah tuduhan tadi, mu tengok dia. Cukup. Ini dalil musyahadah ni tanda pelajar. Dalil musyahadah tengok ni antara dalil yang mantap bagi orang yang ada akal. Hari ni macam-macam orang tuduh orang. Dia tuduh pendakwah ni begini. Pendakwah ni gini, tuduhan. Kita si pendengar yang ada otak, ada akal, tengok kepada tuduhan orang tu. Tengok orang kata, tak betul ni. Tak ada apa-apa yang kamu tuduh itu. Ini tak tengok pun lagi, pakai orang tuduh kat pakai jadi selalu. Ni ada setengah-setengah tempat dia memperkeraskan jadual dia. Nak mengajar di sini kena tunjuk tauliah, kita kata. Ustaz-ustaz walaupun mengajar lama berapa tahun dah di situ, kalau tak ada tauliah tak boleh mengajar. Benda tu benda boleh toleransi. Kita pun tahu dia tujuan tauliah ni kan nak menyekat ajaran sesat. Tapi kita pula menggunakan tauliah untuk menyekat orang yang kita tak suka. Itu semua tu dia panggil kita sajalah yang boleh kita selesaikan. Jadi apabila orang ni berhenti, persepsi masyarakat kata, oh dia ni sesat ni, tak boleh ngajar dah sini sebab gini sikit. Jadi tuan-tuan, sebelum kita tuduh, kita tengoklah, kita mengaji dengan dia 5-6 tahun. Apa yang dia bawa yang peliknya? Adakah ajaran dia menyalahi sunnah? Menyalahi apa yang dibawa oleh para ulama kibar? Ataupun kita yang pening kepala orang tuduh pakai jadi? Di mana keadilan? Di mana sikap akal kita yang kita boleh berfikir? Maka ayat ini Tuhan nak tolak hujah kafir, Tuhan tanya, nafi je. Orang panggil simple, nafi begitu je. Kata saya, kita tengok Tuhan dia. Dia tengok Nabi. Sebab tu ada orang kafir ni, bila musim haji dia tunggu. Jalan nak masuk Mekah, dia tunggu. Nak pergi Mekah, hati-hati ya, ada pemuda nama Muhammad tu. Itu gila punya orang, jangan ikut. Oh ni pula, dia tu ahli syair. Dia ni kata bomoh, kahin. Orang bila tuduhan kuat, orang nak cari. Bisik, mana Muhammad? Mana Muhammad? Tuh. Oh dia ada kat situ. Orang akan pergi cari, akhirnya bila dia cari, dia tengok dia Nabi, mana ahli syair macam ni? Mana Tok Bomoh macam ni? Mana ahli... Lah. Otomatik orang ni akan beriman. Rupanya di ayah dia tu terlalu kuat yang menyebabkan orang akan cari. Alhamdulillah. Baru ini ada seorang sahabat. Sahabat dia pergi haji dengan kita. Lekat nak balik dia cerita, Ustaz, kenapa saya ikut Ustaz? Dia kata, saya pun tak tahu. Saya pun tak reti nak khidmat banyak-banyak pada orang, saya uzur. Dia kata, saya ni ikut ni sebab saya dengar seorang pencelawah pergi ke masjid dia, duk hentam. Kutuk orang tu, kutuk orang ni, tuduh orang tu dari. Akhir sekali saya buka YouTube tengok, mananya tuduhan itu? Alhamdulillah, Allah buka kepada dia pintu hati untuk bersahabat dengan kita. Alhamdulillah. Dan juga dengan ustaz-ustaz lain yang dituduh. Oh dia kata ni kita tuduh ajaran sesat. Kita tak tuduh, kita bawa video dia sendiri. Dia yang buat. Video dia duduk gosok kubur, duduk main cium sampai sujud-sujud atas kubur. Itu. Ini bukan tuduh, awak punya bukti sudah ada. Tengoklah sendiri. Dua-dua kumpulan tengok bukti. Baik, kita berpindah kepada ayat yang ke-31, faedah yang kedua. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Tunggu. Aku pun tunggu juga. Jadi orang kafir ni bila dia tengok hujah tak ada, nak tuduh syair tak jadi, kata gila pun tak menjadi, kata bomoh pun tak jadi, akhir sekali dia kata gini, kita tunggu dia matilah. Nanti dia mati, kita pun relax. Mudah ya, tunggu nak mati. Maka Nabi SAW Allah suruh jawab, tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Tak apa, tunggu. Aku tunggu juga mung. Mung kalau tak beriman yang aku bawa, aku tunggu tengok kamu binasa nanti. Kebinasaan yang pertama kepada Quraisy,
apabila datangnya peperangan Badar. 70 orang, Sanadid, ketua-ketua Quraisy dibunuh, yang diketuai oleh mendiang Abu Jahal. Abu Jahal alaihi minallahi ma yastahiq. Allah Ta'ala lah balas ke atas kejahatan Abu Jahal yang begitu dahsyat. Ini kata apa? Jadi kita pun gitulah. Kalau orang cabar, tak apalah Ustaz, awak ni tak dengar buah kita ni, kita tunggu awak mati. Kita kata saya pun tunggu awak mati juga. Bila mati kita bertemu depan Allah, kita tengok siapa yang benar. Sedap sangat tuduh orang. Kita jumpa depan Tuhan nanti di akhirat, kita tahu siapa dia yang duduk di atas landasan yang diredai oleh Allah dan siapa yang menyeleweng daripada jalan Allah Azza wa Jalla. Kita pindah pula kepada faedah yang ketiga, am yaquluna sya'irun. Kenapa mereka kata Nabi itu syair? Mereka kata Nabi itu syair, kita tunggulah dia mati. Bila dia mati, syair dia pun mati. Jawab dia, orang Arab ni yang pertama, orang Arab ni sangat-sangat takut kepada penyair. Sebab penyair ni mulut dia laser. Mulut laser. Kalau dia nak tak suka dengan orang, dia kecam kawan tu dengan syair dia. Dengan syair dia. Jadi syair ini zaman dululah media dia syair. Dia tak ada media sosial macam kita ni. Macam kita hari ni pun teruk juga. Kalau kita tulis satu statement, satu kenyataan yang orang marah, nanti netizen mengamuk. Oh, dia tulis kita macam-macam, dia kata. Jadi kita, orang dulu takut ke lidah penyair. Penyair ni bila dia hujum, hijab, bila dia serang orang, syair dia tu akan ditulis, akan disebarkan. Yang menyebabkan orang tu akan jatuh marwah, jatuh credibility, jadi orang takut pada syair. Pasal tu dia kata am yaquluna syairun. Ala dia tu ahli syair, kita tunggu dia mati habis. Konon-kononnya. Jadi sabarlah. Jadi kalau kita lawan dia nanti dia tulis syair, dia hujum kita berat. Satu. Sebab yang kedua, Nabi SAW senantiasa beritahu innal haqqa dinullah. Nabi mengatakan agama Allah yang aku bawa ni agama yang benar. Ajaran aku ini berterusan sampai ke hari kiamat. Jadi dia kata tunggu mati. Nabi kata tak. Kalau aku mati, ajaran aku tidak mati. Allah yang akan jaga. Allah Ta'ala akan teruskan sebar ajaran yang baik ini. Jadi kita kata apa ini? Jadi kita pun kata jugalah, orang yang tunggu mati ya. Kita kata kalau mati pun, ajaran yang benar yang kita bawa insya-Allah tidak akan mati. Ajaran sesat lagu tu juga. Kita kata tak apalah. Ketua ajaran sesat tu tunggu kalau dia mati tak ada. Tak ada apa. Kerajaan langit sempadan dengan negeri kita. Walaupun poh dia tak ada, pengikut dia ada tak? Ada lagi. Ajaran hak zaman dulu lagi pun. Tak mati-mati sampai hari ni. Itu yang ibarat tadi saya buat ibarat mengatakan, kata orang tua-tua, ibarat api dalam sekam. Dia senyap kejap, lepas tu berasak balik. Sekarang ni bila ada pembongkaran balik, ajaran sesat yang telah digazet sesak oleh majlis fatwa dulu, 20 tahun dulu. Mula-mula hak ni dulu. Lepas tu pengikut ajaran sesat ni pula bangun pula. Boh kita pun sama juga dengan tu. Apa salahnya jumpa Nabi hidup-hidup? Sudah dia mari. Apa salahnya kita nak jadi Imam Mahdi? Apa salahnya pengikut? Jadi mula-mula main. Naik balik. Berasak balik dia punya api dalam sekam itu, kita kata na'udzubillah. Baiklah. Faedah yang keempat, tanda ni belajar, faedah yang keempat. Falyatu bihaditsin mislihi. Allah kata bawalah ucapan, kata-kata seperti Quran ini. Ulama tadabbur kata kullu ayatin minal Quran mu'jizah. Setiap ayat dalam Quran itu mukjizat, tak boleh orang cabar. Sebab tu Tuhan kata sekali, bawa satu ayat, bawa 10 ayat, bawa satu surah, bawa 10 surah, bawa Quran semua sekali, kamu tak akan mampu. Mula-mula bawa Quran, lama. Bawa 10 surah, banyak. Bawa satu ayat. Ini cerita nakal lah. Cerita nak kono-kononya
Puak-puak Quraisy ni nak buatlah satu kata-kata macam Al-Quran. Dia pun ambil dalam Quran ada satu surah nama dia surah Al-Fil. Al-Fil. Alam tarai kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil. Mu tengok macam mana Allah Taala buat kepada apa yang jadi tentera bergajah. Dia pun mari idea. Dengar cerita Quran Quraisy ni. Oh, dia kata dia mari idea nak buat juga surah gajah. Dia kata Al-Fil. Wa ma adraka mal fil. Khartumuhu tawil wa jismuhu kabir. Gajah, mu tahu gapo gajah? Belala dia panjang, tubuh dia besar. Enggak pedah apa lagu tunya. Tapi bunyi fil lah. Allah, ini cerita karut bapak Quraisy. Tak ada apa. Tidak memberi pulangan dari sudut makna. Oh, syukurlah. Jadi mereka tak mampu nak buat, sebab tu Allah cabar, faliyatu bi hadisin misli. Bawa mari ayat kata-kata serupa dengan Quran. Hak cabar dah 10 panjang. Satu ayat ya. Satu kata-kata je mari. Al-fil wa ma adraka mal fil. Kesian kau. Buat kafir tak jumpa cari barang. Baiklah. Dalam ayat ini am khuliqu ni. Berapa kali? 15 kali Allah Taala ulang am ni dalam Quran. Dalam ayat yang kita baca ini saja ada 3 cabaran. 3 kita kena mikir. Tanda tuan. Dia panggil istidlalu bidalili sabri wat taqsim. Kita buat dalil dengan cara kita kumpul maklumat-maklumat. Kemudian kita cari yang mana yang boleh dijadikan hujah. Boleh jadikan hujah. Wahwa min ummahatil jadal. Ini adalah merupakan isu besar, poin besar dalam perdebatan. Nak berdebat kita pegangnya. Jadi dalam ayat ini Tuhan kata apa? Am khuliqu min ghairi syai'. Tanda. Ada 3 soalan. Hei kafir, mu tak mau terima? Adakah kamu terjadi gitu saja? Jadi tanpa pencipta? Satu. Am humul khaliqun, ataupun mu sendiri buatmu? 2. Kalau tidak belaka, maknanya kamu buat tak buat kamu sendiri pun buat tak. Jadi sendiri pun tidak, maka yang ketiga sudah pasti adanya pencipta yang menjadikanmu. Ada pencipta yang menjadikan kamu. Ini dipanggil ayat ummahatul jadal. Mana kita nak berdebat ni, kita kena pegang dia punya isu. Jadi dalam 3 soalan ini sudah pasti jawapan yang ketiga itulah kita jadi tercipta daripada Allah yang menciptakan. Kata di para ulama, al-muhdatsu la budda min muhdisin. Setiap benda baru ada pencipta. Ilmun fitriyun daruri. Suatu ilmu semula jadi dalam diri manusia. Tak boleh nak ingkar. Sehingga kanak-kanak. Contohnya budak 2 orang. Mari sore pain tapa dia. Pop tapa. Dia tak tengok. Dia apa? Siapa kata aku? Siapa pukul aku? Jadi kalau orang kata tak ada siapa pukul, awak terima tak? Ping kena tak ada siapa pukul. Ini jawapan tak betul. Mana boleh tak ada orang pukul, sedangkan aku kena pukul, bengkok dah kepala dia tu. Maka dia pasti akan tahu bahawa sama ada dia pukul dia sendiri ataupun orang pukul dia, mesti ada benda yang melakukannya. Itu dia panggil maknanya benda baru mesti ada benda yang terjadi. Dia tak jadi sendiri saja, ada sebab dia. Jadi kalau kita kata budak-budak pun tahu dilalatil fitrah bahawa benda yang terjadi itu ada yang menjadikan, sebab itu orang Badui mudah ya dia kata. Nak tanda ada Tuhan mudah bagi dia. Dia kata al-ba'ratu tadullu al-ba'ir, tahi unta menunjukkan ada ibu unta. Ada hak berak kat situ. Ada alam menunjukkan ada pencipta. Mudah sangatlah. Ni ada satu cerita yang saya bawa cerita dalam tafsir kita ni. Dulu masa PKP. Nama dia Lawrence Brown. Lawrence Brown ni nak dengar ke nak klik? Nah, celek mata nak dengar. Dia ni kafir etis. Etis maknanya dia orang tak beriman, orang tak ada Tuhan. Bagi dia Tuhan tak ada. Takdir Allah SWT, anak dia sakit jantung, biru dah, anak dia tu biru dah. Maknanya berat benar jatuh dia, tak ada oksigen. Masuk hospital ICU,
Dia ni doktor pakar mata. Doktor hak jantung panggil dia Brown. You punya anak perempuan dia tu, nama Hannah. Dia kata Hannah ni tak ada harapan lagi nak hidup. Kena mati dah. Sebab kalau kita belah dia sekarang, mungkin 2-3 bulan lagi jantung sumak balik, belah balik, akhir kali anak pun jadi bahan pemotongan, belah. Baik dia tak ada harapan lah, tak ada harapan. Dia pun terlalu panik ni, dia berjalan dalam hospital. Tiba-tiba dia jumpa satu tempat dia tulis bilik solat, bilik ibadat. Dia masuk. Dia ingat ke dalam bilik tu ada patung, ada benda-benda hak dia boleh gosok-gosok lah. Masuk tengok ada seorang doktor Muslim sedang berdoa. Orang doktor pakar hak Islam duduk semaya dalam tu. Tengok doa. Dia tak percaya dengan Tuhan. Tapi oleh kerana terdesak, ini dipanggil dilalatul fitrah. Fitrah manusia ni dia akan cari siapa yang mencipta dia. Dia pun berdoa. Dia kata, wahai Tuhan, my God. Nah. Dia kata, kalau betul mu ada, kalau betul awak ada, tak percaya lagi ni. Kalau betul mu ada, seperti yang didoa oleh doktor sebelah aku ni, mu sembuhkan penyakit anak aku. Tunjukkan mu ada. Oh, sedap juga dia punya hujah. Mana kalau betul mu ada, hei Tuhan, mu tunjukkan bukti mu ada dengan sembuh anak aku. Dia tawasul dengan wujudillah. Dalam lepas pada dia doa tadi, dia pun keluar balik nak pergi ke buat anak dia tadi. Nak pergi tengoklah mungkin mati dah anak dia kot. Dia pergi. Dalam 10 minit, 15 minit gitulah. Beza dengan hot doktor. Dia gigi dia tengok doktor duduk relax. Tadi kelang kabut wayar sana. Ni doktor-doktor pakar dalam bilik jantung tadi senyap. Mati dah lah anak dia. Takkan doktor relax kalau tidak? Dia pergi. Why? Kenapa? Brown. Doktor pakar kata, Brown, you punya anak tak ada sakit. Hak biru tadi putih balik. Dia punya tekanan darah pun naik stabil. Ka'annaha lam takun syai'. Macam tak ada apa-apa berlaku. Jadi orang pun terkejut lah kau. Kenapa pelik? Dia kata tak tahu apa. Brown tahu dah. Sebab dia janji, kalau mu ada Tuhan, tunjukkan bukti kamu ada. Allah Ta'ala tunjuk bukti anak dia sihat. Pada waktu itulah dia mula mencari Tuhan. Mesti ada Tuhan duk mana dia cari. Cari. Dia pergi buka kitab Kristian, tak jumpa Tuhan. Takdir Allah Ta'ala dia jumpa Quran, dia kaji Quran, alhamdulillah akhirnya daripada Lawrence Brown kepada Abdullah Brown. Alhamdulillah. Dia masuk Islam dan dia berpindah ke Madinah Munawarah. Dia menjadi doktor pakar mata di Hospital Al-Maghrabi. Hospital mata di pakar di Madinah. Jadi Dr. Abdullah Brown Al-Madani. Bukan lagi Al-Amriki. Subhanallah. Allah tak tengok ni. Dia panggil dilalatul fitrah. Manusia ni dia akan bila dia fikir dia akan jumpa di mana Allah Azza wa Jalla. Nak tahu saya kata apa? Ada seorang etis. Sedap cerita etis hari ni. Kita nak tunjuk bukti ada Allah. Etis ni puak mulhid, puak tak mengaku Tuhan. Dia duduk jalan-jalan. Tiba-tiba dia di apa ni, kawan dia mari sepak kaki dia. Terkejut. Bila dia terkejut, dia panggil ya Allah. Dia panggil God lah mana dengan bahasa orang putih dia. Mana dia akan cari Tuhan. Mau panggil siapa tadi? Mana? Bila terkejut, secara dilalatul fitrah dia akan cari, dia akan panggil Tuhan. Sebab itulah kita hari ni pelik lah manusia hari ni tak. Manusia hari ni pelik. Tak panggil Tuhan, duk panggil madak ya Husain. Husain itu geng-geng Syiah. Mari buat lain pula tak mau panggil ya Allah, duk panggil madak yang tu madak ini. Kita mengatakan ini juga satu kepelikan yang berlaku. Jadi kita mantapkan akidah kita melalui dilalatul fitrah pun kita tahu adanya Allah. Kenapa kita nak minta tolong dengan orang lain, duk madak dengan orang lain sedangkan kita madak ya Allah, kita minta pertolongan ya Allah. Mudah-mudahan perbincangan yang ringkas ini ada manfaatnya. Insya-Allah kita akan cari lagi 15 kali dalam surah At-Tur. Mudah-mudahan Allah mantapkan iman kita, kuatkan kepahaman kita insya-Allah. Kita akan sambung lagi ayat 30 dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.